Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah, para penuntut, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah pagi ini hari Isnin 6 Safar tahun 1443 Hijriah bersamaan 13 September 2021 Masihi, kita masih berpeluang, berkesempatan untuk bersama meneruskan program tadabbur kita yang setakat ni masih dalam surah Al-Jin. Jadi hari ini kita nak sambung untuk ayat berikutnya, ayat yang ke-16. InsyaAllah hari ini kita ambil 3 ayat, ayat 16 hingga ayat 18. Dan kemarin kita bukti ayat 15, ayat 14 tu berhubung dengan jin. Jin ada dua golongan, golongan Islam, golongan kafir. Yang Islam itu kerana mereka sendiri yang taharrau rasyada, yang berusaha untuk mencari dan memilih petunjuk. Itu yang penting kita dapat ambil semalam daripada tadabbur semalam, itu seseorang yang Islam atas usaha dia mencari dan memilih. Itu yang berlaku dalam masyarakat jin, dan itu juga sebenarnya yang berlaku dalam masyarakat manusia. Orang yang mendapat petunjuk sebab atas usaha dia untuk yataharrauna, untuk mencari dan memilihnya. Adapun yang memilih jalan yang salah kerana memilih kekufuran, maka dia akan menjadi penghuni ataupun isi neraka Jahannam. Jadi kita sambung untuk bacaan ayat berikutnya hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa man yu'rid 'an dhikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ayat 16 hingga ayat 18. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah, dan bahawasanya jika mereka tetap berjalan di atas jalan yang lurus. Untuk ayat ni nanti kita akan lihat ada dua pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Jika mereka itu tetap berjalan, mereka ni sama ada jin atau manusia yang berjalan lurus di atas jalan agama Islam, nescaya kami akan beri minum kepada mereka dengan ma'an ghadaqa, air yang segar. Air yang segar ni adalah suatu kinayah kepada rezeki yang banyak. Disebut ma'an ghadaqa bukan semestinya air, tapi merujuk kepada rizqan kathira, rezeki yang banyak. Linaftinahum fih, kerana kami mahu menguji mereka, mencuba mereka dengan cara sebegitu. Wa man yu'rid 'an dzikri rabbih, dan sesiapa yang berpaling daripada peringatan Tuhannya ataupun berpaling daripada mengingati Tuhannya, yaslukhu 'adzaban sa'ada, nescaya dia akan dibawa untuk masuk ke dalam azab yang sangat berat. Itu azab yang tidak ada henti-hentinya. Sa'ada tu asalnya makna azab yang tak berkesudahan. Wa annal masajida lillah, dan bahawasanya masjid itu adalah milik Allah. Secara hakikinya masjid, tempat kita beribadat, itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah sepenuhnya. Maknanya untuk Allah Ta'ala sahaja kita beribadat dalamnya, tak boleh berlaku syirik. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu menyembah
Tad'u mana fala ta'bud. Janganlah kamu seru, kamu sembah bersama dengan Allah akan yang lain. Iaitu larangan daripada berbuat syirik. Baik, kita kembali kepada ayat 16. Wa an law istaqamu 'ala tariqati. Jika mereka itu terus istiqamah, lurus di atas jalan yang benar ini. Maksud tariqah merujuk kepada tariqul Islam, jalan Islam. Jadi ada dua pendapat di sini. Jika orang golongan yang menyimpang atau golongan yang tersasar daripada jalan kebenaran, istiqamah. Selepas itu mereka istiqamah, tetap pendirian di atas jalan Islam, untuk teguh dan cenderung dengannya, maka dijamin mereka akan diberi rezeki yang banyak. Disebut di sini dalam bentuk ma'an ghadaqa, air yang segar. Jika istiqamah di atas Islam. Baik, bagaimana kalau mereka itu terus istiqamah di atas jalan kekufuran? Pendapat yang kedua menyebut wa allau istaqamu 'ala tariqah, jika mereka tetap berjalan di atas jalan itu. Maksud jalan itu menunjukkan jalan kesesatan. Jalan kesesatan. Sebab dia merujuk kepada ayat yang paling dekat sebelum itu golongan yang wa ammal qasitun. Ammal qasitun itu dalam ayat 15. Jadi maksud jalan di sini jalan kesesatan yang menyebabkan akhirnya mereka masuk neraka jahanam. Tetapi orang yang duduk atas jalan kesesatan juga diberi rezeki yang banyak juga. Ma'an ghadaqa, air yang segar, iaitu rezeki yang banyak. Kenapa pula? Sebagai satu bentuk istidraj. Sebelum ni pun kita dah bincang dah tajuk yang lepas berhubung dengan kalimah istidraj. Iaitu Allah Ta'ala bagi nikmat kepada orang yang kafir, orang yang kufur. Tapi sebenarnya di sebalik nikmat tu tujuannya untuk menarik mereka supaya jauh lebih sesat dan menyebabkan mereka akhirnya masuk neraka. Tapi lebih mudah untuk kita faham, kita ambil pendapat yang pertama. Jika mereka itu istiqamah terus di atas jalan yang lurus, maknanya tidak lagi berada di atas jalan yang salah, Allah Ta'ala bagi jaminan bahawa mereka mendapat rezeki yang banyak. Jadi sini kita lihat, kita nak tadabbur kalimah istaqamu yastaqimu. Orang yang tetap pendirian di atas sesuatu keadaan, kalau mereka itu tetap di atas kebenaran, maka mereka tak akan mengalami kerugian. Di sisi Allah Ta'ala mereka akan dapat rahmatnya dan mereka akan dapat rezeki yang mencurah-curah. Kenapa pula Allah Ta'ala sebut rezeki dalam bentuk air? Di sini timbul persoalan. Tadabbur tu kita nak fikir. Kenapa pula? La asqainahum, kami akan beri minum kepada mereka dengan air yang banyak. Ma'an ghadaqa ma'an kathira. Kenapa disebut air? Kita hidup bukan nak minum air saja. Kita pun nak makan. Kita pun nak memiliki harta benda. Kita pun nak ada segala nikmat yang lain. Itu satu keperluan yang paling utama. Disebut air kerana manusia dan segala makhluk yang hidup di atas muka bumi termasuk haiwan, Allah Ta'ala ciptakan asalnya daripada air. Berdasarkan ayat dalam surah Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Kami jadikan daripada air segala benda yang hidup. Sebab tu disebut air. Sebab kita lebih memerlukan air berbanding yang lain. Air ni satu keperluan yang sangat besar dalam hidup manusia. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Itu dalam ayat yang ayat yang ke-30 surah Al-Anbiya, muka surat 324. Kami jadikan daripada air segala benda yang bersifat hayyin, yang hidup. Baik. Sama juga dengan tawaran yang Allah Ta'ala berikan kepada Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, kalau mereka benar-benar jujur, ikhlas dalam beragama, mereka tak ubah agama yang Allah Ta'ala turunkan, iaitu mereka melaksanakan ajaran dalam Taurat dan Injil dengan jujurlah. Nescaya Allah Ta'ala bagi rezeki kepada mereka. Ini istiqamah di atas agama, dijamin rezeki. Itulah masalahnya kalau orang tu tak ada ilmu, dia bercakap ikut hawa nafsu dan ikut pandangan akal yang singkat. Dia kata, Ustaz, saya ni pun dah lama pergi ke masjid. Saya pun rajin juga belajar dalam ikut kuliah dan sebagainya. Tapi hidup saya tak berubah. Saya dah bekerja rajin dah, tapi miskin juga.
Jadi seolah-olah kita nampak rezeki itu hanya dalam bentuk harta benda. Mungkin Allah Ta'ala bagi kita lebih dari sudut kita dapat kesihatan. Ataupun kita dapat dalam bentuk yang lain lah. Tapi yang pentingnya diberi kepada kita rezeki. Ma'an ghadaka itu dalam tafsir apa? Tafsir Ibn Katsir apa? Tabari. Dalam tafsir Tabari disebut ma'an ghadaka, air yang banyak merujuk kepada malan katsira, harta yang banyak. Kita kata kenapa tak disebut la'a'tainahum malan katsira. Di Quran ni begitulah. Dia punya ijaz lughawi tu banyak. Sesiapa yang belajar ulumul Quran, salah satu wujuh ijaz dalam Quran dari segi lughawinya, dia tak datang dalam bentuk lafaz yang terus yang kita kata literal. Allah Ta'ala nak cerita tentang rezeki, tapi kadang-kadang dia datangkan dengan lafaz yang lain. Dia sebut la asqainahum ma'an ghadaka, kami akan beri minum kepada mereka dengan air yang banyak. Air yang banyak merujuk kepada malan katsira, harta yang banyak. Ini sama dengan kisah yang kita baca di awal surah Nuh hari itu. Nabi Nuh menjanjikan kepada kaum dia jika mereka beriman, dia ampunkan dosa mereka, bahkan diberitahu Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsaran apa dia? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surah Nuh sebelum satu surah sebelum surah Al-Jin ya. Jadi Nuh juga memberikan janji yang sama, kalau beriman akan diberikan berlipat ganda harta yang banyak, diberikan kepada mereka anak ya, dan diberikan kepada mereka kebun, dan diberikan untuk mereka sungai-sungai. Jadi itu satu tawaran yang sangat hebatlah. Diturunkan kepada mereka hujan yang midrara, hujan yang turun mencurah-curah. Diberikan kepada mereka bi amwalin, harta benda yang banyak. Kemudian mendapat banin, anak-anak yang ramai. Allah Ta'ala jadikan untuk mereka jannatin, kebun-kebun, maknanya ada hasil rezeki yang banyak. Dan dijadikan untuk mereka sungai-sungai. Ini merujuk kepada rezeki di dunia, belum lagi rezeki di akhirat. Maknanya orang yang istiqamah dengan keimanan dan amalan salih dijanjikan hidup yang baik. Ni yang dikatakan hidup yang baik. Keperluan hidup dia cukup. Untuk akhirat dia pun ada, dunia dia pun selamat, akhirat pun selamat. Jadi pokoknya di sini adalah tentang iman dan amalan salih. Istiqamah di atas jalan, tetap di atas jalan agama Allah. Allah Ta'ala memberikan janji yang sama banyak diulang. Baik kita lihat dalam surah Al-Ma'idah dulu, tentang Ahlul Kitab tu. Muka surat 119. Muka surat 119, bermula ayat 65. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau. Dan kalaulah Ahlul Kitab, ini golongan Yahudi Nasrani, beriman dan bertakwa. Ada dua sifat yang disebut dalam ayat ni. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Lakaffarna anhum sayyiatihim, kami akan hapuskan, kifaratkan segala kesalahan kejahatan mereka. Sebab mereka dah beriman dan bertakwa. Dan nescaya kami akan masukkan mereka dalam jannatin na'im, syurga yang penuh dengan nikmat. Itu untuk balasan di akhirat. Walau annahum aqamut Taurat wal Injil, dan kalaulah, ada perkataan kalau, lau, andainya, kalaulah. Sama juga dengan ayat 16 surah Al-Jin tadi, walau juga, walau, wa allau istaqamu, lau juga. Dan kalaulah mereka itu istiqamah. Walau annahum aqamut Taurat, kalaulah mereka itu melaksanakan ajaran dalam Taurat dan Injil. Maksudnya mereka patuh kepada perintah Allah, apa yang ada di Taurat dan Injil terus laksanakan, tidak banyak kelentuk, tak banyak kerana, dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, mereka laksanakan, maka Allah Ta'ala bagi jaminan, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, nescaya mereka akan dapat makan. Dapat makan. Kita ni fikir kadang-kadang, ialah hidup kita kata bukan apa, kita pun nak makan. Buat kerja macam ni, kadang-kadang setengah orang tu dia mengeluh, ni buat kerja macam ni, buat apa je dapat, nak makan pun tak cukup. Kita kata soal kerja kita buat apa yang kita mampu kita buat, soal rezeki
Kita yakin Allah Ta'ala yang beri kepada kita rezeki, tapi kena pastikan kita ikut dengan baik, dengan betul segala titah perintah Allah. Itu yang penting, poin yang penting. Kalau mereka melaksanakan ajaran dalam Taurat dan Injil, dijamin mereka akan dapat makan sama ada min fauqihim, daripada atas mereka. Maksud atas rezeki yang turun daripada langit, dan juga wa min tahti arjulihim, daripada bawah kaki mereka pun dapat rezeki. Mana hujan turun, kalau usahakan tanah kebun jadi, tanah sayur pun jadi, tanah buah pun jadi, ada hasil, boleh dijual, boleh dimakan. Seandainya mereka melaksanakan perintah Allah dalam Taurat dan Injil. Ini khusus untuk ahlul kitab. Secara umum Allah Ta'ala beritahu dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura, muka surat 163, dimulakan dengan lau juga ayat ni. Muka surat 163, walau anna ahlal qura, dan kalaulah, bermula daripada surah Al-Jin tadi, kalaulah mereka istiqamah di atas jalan agama, jalan yang lurus, jalan yang betul. Kalaulah ahlul kitab itu melaksanakan Taurat dan Injil, kalaulah sekiranya andanya penduduk sesebuah tempat itu sama juga amanu wattaqau. Ini maksud istiqamah yang kita baca dalam ayat 16 surah Al-Jin, merujuk kepada istiqamah dengan iman dan takwa. Beriman, bertakwa, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Allah Ta'ala bagi jaminan rezeki. Apa dia rezekinya? La fatahna alaihim barakatim minas sama'. Kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Maksudnya, mereka akan dapat rezeki yang berkah, melimpah ruah. Sesuatu yang di luar jangkaan. Allah Ta'ala akan limpahkan barakat, keberkatan. Berkat merujuk kepada rezeki yang melimpah ruah daripada langit dan bumi. Tetapi sayangnya mereka memilih untuk kadzabu, untuk mendustakan. Diutuskan Rasul, mereka tak terima. Diperintahkan untuk mengamalkan agama, mereka menolaknya. Lalu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami timpakan kepada mereka, atau kami kenakan kepada mereka siksaan disebabkan apa yang mereka usahakan. Ini ada orang yang memilih jalan yang salah, akhirnya kesalahan mereka pilih jalan merugikan mereka sendiri. Yang untungnya orang yang pilih jalan yang betul lah. Sebagaimana yang disebut dalam surah An-Nahlu. Orang beriman, beramal soleh, Allah Ta'ala akan bagikan kehidupan yang baik. Rezeki itu tak payah cerita lah. Memang adalah rezeki itu. Dengan cara masing-masing. Muka surat 278. 278 ni bila kita baca ayat yang macam ni, dia memberikan suatu semangat yang berterusan kepada kita untuk istiqamah, iltizam, dan terus berpegang dengan perintah Allah. Sebab kita hidup, kita tak akan terlepas. Sebagaimana Jin pernah beritahu, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Kita duduk atas muka bumi ataupun di alam ni, kita tak akan terlepas daripada kekuasaan, dan juga kalau Allah Ta'ala kenakan azab, kenalah. Itu kata Jin. Baik. Kita lihat muka surat 278 untuk ayat 96 dan 97. Ini dalam bab rezeki tadi. Sebab kita nak kaitkan orang yang istiqamah melaksanakan ajaran Allah, yang beriman, yang beramal soleh, yang bertakwa, ada jaminan rezeki. Kita kalau buku-buku agama sekarang ni banyak daripada Indonesia. Indonesia kadang-kadang setengah-setengah poster yang dihantar dalam grup WhatsApp tu, yang ada nasihat-nasihat tu. Kadang-kadang kita baca, kita nak tergelak. Rezeki. R-E-J-E-K-I. Rezeki. Itu ngomongnya bahasa Indonesia. Kalau Malaysianya lain bilangnya. Kalau kita sebut rezeki, dia sebut rezeki. Tapi kalau kita dah biasa dengan buku-buku Indonesia, insya-Allah kita boleh faham bahasa yang mereka gunakan. Sebab Allah Ta'ala ciptakan manusia ni pelbagai bahasa. Sekali-sekali kita tukar bahasa. Biasa kita kecek Kelantan. Dalam majlis macam ni, kita cuba guna bahasa Malaysia. Kepelbagaian bahasa. Sekali kita guna slang, cakap macam orang Ganu. Dia payah sikit, dia kena ada ang-ang belakang tu. Jadi pun tak ada masalah, boleh juga. Sekali-sekali kita guna bahasa Indo, bahasa orang utara. Baik, kita lihat ayat 97.
Ayat 96 dulu. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu, Allah Ta'ala beritahu, dia akan habis. Yanfadu. Habis lenyap. Apa-apa yang kita miliki, dia tak kekal. Dia akan habis lenyap. Jadi macam mana kita nak pastikan benda tu sentiasa ada? Kalau duit ada semua, berah makanan ada semua, minta dengan Allah. Sebab itu dia yang sediakan. Hak kita pergi beli kedai tu, hak orang usahakan tanam jual tu, itu usaha manusia. Semua tu berlaku dengan izin dan kekuasaan Allah. Adapun duit yang kita guna tu hanya sebagai alat saja. Kaya setara mana kita pitih sejuta ni, orang Kelantan kata, oh, kaya dia tu, pitih sejuta ni, tak habis nak makan. Tak habis nak makan. Kalau pitih sejuta ni, pergi kedai berah tak ada. Ikan tak ada. Tak ada. Sayur tak ada. Takkan nak kekah nak makan pitih. Takkan nak masukkan pitih dalam mulut. Sebab itu hanyalah alat. Duit itu hanyalah alat. Baik. Apa yang ada dengan kamu, dia akan habis, dia akan lenyap. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah, dia kekal. Dia tak habis. Termasuklah dalam bab rezeki. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ. Dan kami benar-benar akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar dengan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Sabar untuk melaksanakan ajaran agama ini akan diberi untuk mereka ajrahum, ganjaran pahala dengan sebaik-baik apa yang mereka lakukan. Jadi kadar pahala bergantung kepada bi ahsan, dengan apa yang terbaik yang mereka lakukan. Kalau sempurna baik, maka pahala pun dapat markah tinggi. Macam budak puasa di sekolah lah, kita pesadah jawab molek soalan ni. Kalau dia jawab molek, kena dengan kendak soalan, jawapan tu okey, komplit, skema, maka dapat markah penuh. Tapi kalau jawab gitu-gitu je, gitu-gitu tu jawab tak ikut skema, markah kurang, jadi tak dapat markah penuh. Sama juga kita buat amalan soleh, kalau tak sempurna, dua kemungkinan, sama ada amalan itu ditolak, satu, yang kedua kita dapat pahala tapi pahala itu tak komplit, tak lengkap, rugi juga. Kemudian man amila salihan min dzakarin aw untha, ayat 97. Dan sesiapa yang melakukan amalan salih, salih ni amalan yang baiklah. Dia nak tahu amalan salih ni macam mana? Amalan salih ni segala amalan yang disyariatkan dan Allah Taala redai. Kalau benda tu dia anggap baik dalam konteks ibadat, benda tu kita kata ibadat tapi tak disyariatkan, dia bukan amalan soleh. Dia syarat amalan soleh ialah amalan yang kita lakukan kerana Allah dan dia sesuatu yang disyariatkan. Bacalah mana-mana penjelasan ulama, contohnya Dr. Yusuf Qardawi dalam Al-Ibadah fil Islam, Syekh Sayyid Tantawi dan Tafsir Suwar, bila dia jelaskan iman amalan soleh, dia ada dua syarat, iaitu dikatakan amalan soleh ikhlasul amal lillah, amalan itu ikhlas kerana Allah, ya. Yang kedua, dia adalah amalan yang disyariatkan untuk kita lakukan. Kalau tak cukup dua syarat ni, walaupun nampak molek, nampak amalan soleh, di sisi Allah tidak soleh. Yang soleh ialah dia cukup dua syarat ni. Sesiapa yang melakukan amalan soleh, sama ada ia lelaki atau perempuan, dan dia ni seorang yang mukmin, dia kena ada syarat ni. Kalau buat amalan soleh tu orang yang kafir, yang tidak beriman, apa dia amalan soleh dia? Dia bukan Islam, tapi dia harta banyak, suka beri bantuan rumah orang miskin, rumah anak yatim, ataupun rumah orang-orang yang kita kata du'afa, maka derma yang dia berikan tu tak ada pahala. Sebab dia tidak mukmin. Orang yang buat amalan soleh dan dia mukmin, janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan dia, beri kehidupan untuk dia dengan kehidupan yang baik. Dengan kehidupan yang baik. Hidup yang baik bukan setakat di dunia, juga di akhirat. Kalau di dunia dia mendapat kehidupan yang baik, antaranya dia akan mendapat rezeki yang mencurah-curah sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, wa allaw istaqamu 'ala tariqah tadi. Kalau mereka terus istiqamah di atas jalan agama Allah, nescaya akan diberi kepada mereka rezeki yang banyak. Kemudian kita lihat satu lagi juga dalam surah An-Nahlu, muka surat 1280.
280 ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryah. Allah Taala membuat suatu contoh perumpamaan bagi golongan yang kufur. Ini dalam bab rezeki juga. Dalam bab rezeki. Kalau orang tu dia kufur, dia tidak beriman, iaitu mereka tinggal di sebuah negeri yang aman damai. Qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Duduk selesa dalam sebuah negeri, sebuah negara, sebuah kampung yang dikatakan aminatan, aman damai dan tenteram, tenang. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datanglah kepadanya rezeki. Rezeki yang sangat banyak. Ragadan ni mencurah-curah. Kalimah ragadan ni kalau kita baca dalam ayat berkenaan dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam. Ya. Allah Ta'ala beritahu Nabi Adam mau duduk dalam syurga. Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan. Ada kalimah ragadan. Tapi tak apa, kita habiskan ayat surah An-Nahl ayat 112 tu dulu. Datang rezeki kepadanya ragadan. Ragadan maknanya rezeki yang banyak. Ataupun rezeki yang datang secara bukan sikit-sikit lah. Mewah. Mewah ni banyak lah. Daripada setiap tempat. Tak kira daripada selatan, utara, timur, barat, ada banyak rezeki. Tetapi sayangnya, yang sedihnya, yang menduka citakan, fakafarat bi'an'umillah. Tiba-tiba mereka ni kufur. Ataupun engkar dengan nikmat Allah. Jadi orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat, salah guna nikmat, ataupun tidak menjadi orang yang beriman, yang patuh kepada perintah Allah. Kekafiran mereka itulah yang menyebabkan mereka dianggap kufur nikmat. Tidak syukur kepada nikmat Allah. Lalu Allah Ta'ala rasakan kepada mereka dengan libasal ju'i wal khawf, dengan pakaian kelaparan dan ketakutan. Disebabkan kufur mereka, hidup tak ada lagi kenyang, duduk dekat ada lapar dan takut. Sebab itu berhubung dengan bab rezeki ni, kita lihat dalam surah Ar-Rahman. Kenapa Allah Ta'ala ulang berpuluh kali, lebih daripada 30 kali diulang. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kita lihat surah Ar-Rahman, muka surat 531. Muka surat 531. Bermula daripada ayat 13. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kemudian diulang lagi dalam ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-16. Kemudian ada lagi ayat 18, ayat 20, ayat 23. Diulang. Kenapa diulang banyak kali? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa dia makna dia? Kalau kita baca saja tak tahu makna, tak timbul soal kita nak mentadabbur, kita nak menghayati maksudnya. Allah Ta'ala tanya, yang mana satukah nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Kamu tu merujuk kepada jin dan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kuma, dhamir kuma, kamu tu merujuk kepada kamu, wahai manusia dan jin. Wahai manusia dan jin, dalam banyak-banyak ala'i. Ala itu mana an-ni'am, nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua. Wahai jin dan manusia, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu tukadziban, dustakan. Tukadziban tu dhamir, fi'il untuk musanna. Merujuk kepada golongan jin manusia. Allah Ta'ala tak kata tukadzibun, tukadziban. Jin manusia, hai, nikmat Tuhan kamu yang mana kamu dustakan hingga kamu tak mahu patuh dan ikut perintahnya. Baik, kita terus kepada sambungan ayat dalam surah Al-Jin tadi. Panjang dah kita bincang tentang istiqamah di atas jalan agama sebab kepada dapat rezeki. Rezeki disebut dalam ayat tu dengan ma'an ghadaqa, air yang banyak, ataupun rezeki, harta yang banyak, air yang banyak, ataupun rezeki yang banyak. Tujuannya untuk linaftinahum fih. Rezeki ni kena ingat, rezeki ni untuk diuji. Sama ada kita dapat rezeki yang banyak, kita dapat rezeki yang sedikit, lebih-lebih lagi kalau orang boleh banyak lah. Janganlah orang yang dapat rezeki yang banyak, hidup dia senang, memang orang kata pitih tu tak habis nak makan lah. Boleh simpan lebih, boleh apa lagi. Jangan dirasa selesa. Sebenarnya, di sebalik rezeki itu adalah satu ujian. Linaftinahum fih. Ujian. Allah Ta'ala nak uji apa? Dia nak uji adakah kita menjadi orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur atas nikmat Allah.
Yang pentingnya syukur. Linaftinahum fih, untuk dia uji kamu padanya. Ya Allah, kalau kita sedarlah ini satu ujian daripada Allah, kita bimbang kalau kita ni gagal dengan ujian. Sebab kita diuji. Kalimah uji ni linaftinahum fih juga disebut di akhir surah Taha. Sama dia ada cerita bab rezeki juga. Linaftinahum fih. Sama juga. Itu kita lihat dalam ayat berapa tu? Muka surat 321. Muka surat 321 pada ayat 131. Ayat 131 bermula dengan bunyinya wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Di sini kita jumpa sekali lagi kalimah linaftinahum fih sama dengan ayat 16 surah Al-Jin tadi. Wala tamuddanna 'ainaika, janganlah engkau ya Muhammad. Ayat ni khitab khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada kita lah. Kalau setara Nabi Muhammad pun dilarang berbuat begini, kita lebih-lebih lagi. Janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan penuh keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan daripada mereka yang kafir itu. Maksudnya, jangan celek mata luas sangat tengok orang kafir ni pakai kereta mewah, rumah siapa tinggi 10 tingkat, harta apa dia disenaraikan. Kalau di Malaysia lah senarai. Ni dia antara 10 orang paling kaya di Malaysia contohnya. Kita pun sedaknya dia harta banyak, pitih banyak, hidup mewah. Pakai kereta besar, rumah, maknanya kaya lah. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita semua, secara khusus kepada Nabi-Nya, jangan ditujukan pandangan mata kerana terpukau dengan kenikmatan yang diberikan kepada mereka, sebab semua itu hanyalah zahratal hayatid dunia, bunga kehidupan dunia, zahrah. Kenapa Allah Ta'ala sebut bunga? Sebab bunga ni sesuatu yang indah dipandang. Bunga, kan ada bunga warna, saya suka bunga orchid, ada setengah orang suka bunga macam-macam lah, minat orang ni bunga kekwa. Kalau bunga raya tu dia satu, ada dua je, warna kuning, warna merah. Kalau bunga lavender, warna purple, kalau kita pergi ke Kemera Highland, dia ada taman bunga lavender. Bunga ni pelbagai. Tapi yang paling memujakan bagi saya, taman bunga tulip. Tapi tak ada di tempat kita lah. Tulip ni banyak di Netherlands, di Belanda. Ataupun kawasan-kawasan yang beriklim sejuk. Bunga ni kita faham sesuatu yang cantik, comel, berwarna-warni, tetapi dia tak kekal lama. Sampai satu masa bunga ni akan layu, dia akan kering, tak ada lah. Itulah nikmat hidup di dunia yang bersifat sementara, yang diberikan bagi tujuan linaftinahum fih, kami nak uji mereka dengannya. Mereka tu merujuk kepada dalam ayat ni orang-orang yang kafir yang diberi nikmat. Kalau ayat 16 surah Al-Jin, untuk semua, untuk semua. Sama ada untuk manusia, untuk jin, untuk Islam, yang tidak Islam. Linaftinahum, hum tu untuk semua. Sebab dhamir hum ni sama dengan la asqainahum. Dalam ayat yang sebelumnya, la asqainahum ma'an ghadaqal patul linaftinahum. Ada pula hum. Jadi untuk diuji. Bila kita sedar kita diuji, maka kita sentiasa dalam keadaan beringat supaya kita tidak tewas. Kadang-kadang kita kalah dalam ujian. Kita fail. Kemudian untuk kita habiskan ayat 131 surah Taha tadi, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Allah Ta'ala beritahu, dan rezeki daripada Tuhanmu itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Apa maksud rezeki ni? Maksud rezeki ni adalah rezeki di akhirat nanti. Iaitu nikmat-nikmat dalam syurga. Rezeki Tuhanmu maksudnya nikmat dalam syurga. Atas dunia pun rezeki daripada Allah Ta'ala juga. Cuma rezeki di dunia ni tak seberapa. Kita nampak, banyak dah Allah Ta'ala bagi, tak sikit sangat. Nikmat dunia ni kalau nak dibandingkan dengan nikmat akhirat, tak seberapa. Mana-mana para jemaah yang pernah ikut malam kemarin, saya dalam Taujihat, saya sampaikan tajuk tentang dunia tempat persinggahan. Akhirat destinasi kita. Antara hadis yang Nabi ingatkan kepada kita tentang dunia, apa Nabi kata? Kita tengok matan hadis ni. Mad dunya fil akhirah. Mad dunya fil akhirah.
illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Nabi kata mad dunya fil akhirah. Tidaklah dunia ni kalau nak dibandingkan dengan akhirat dari sudut nikmatnya lah. Kalau kita nak berbicara tentang bab rezeki tadi. Kita dah 7 lebih, banyak lagi kita nak cerita bab jing ni. Sebab rezeki ni satu tajuk yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Mad dunya fil akhirah. Tiadalah kehidupan dunia dari segi segala nikmat rezeki yang kita perolehi jika nak dibandingkan dengan akhirat, melainkan ianya kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi, seperti seseorang kamu menjadikan jarinya, hujung jari, celuk jari tu dalam laut. Fil yammi mana fil bahri. Celuk sebentar kita pun akak. Falyanzur bima yarji. Lepas tu dia pun tengoklah gapo dia hak lebih. Yarji tu hak baki hak ada. Mungkinlah ada 2-3 titik air hak ujung jari, itulah nikmat dunia. Hak air laut hak luah, itu nikmat di akhirat. Kita duk berasa banyak dah kita terima nikmat di dunia, tak sikit baru. Jadi janganlah sebenarnya hadis ini dan ayat-ayat yang sebegini mafhumnya mengingatkan kepada kita jangan leka dengan kehidupan dunia sehingga kita lupa buat persiapan untuk ke akhirat sana. Bahkan dalam matan lain pernah Nabi bersumpah, tak ada matan lain Nabi kata wallahi demi Allah, kan ada matan lain yang menyebut wallahi demi Allah mad dunya fil akhirah, tiadalah dunia jika nak dibandingkan dengan akhirat melainkan sebagaimana seseorang kamu menjadikan jarinya, bukan celuk habis tangan siapa kau siku, jari je. Isbak ni jari, bubuh jari dalam laut, bukan bubuh dalam finnahri, dalam sungai. Sungai mungkin kita kata kecil sedikit daripada laut. Tapi sungai pun dah besar dah, banyak dah air. Ni laut. Air hok keluar, hok melekat pada hujung jari, hok setitik dua, itulah nikmat dunia. Air laut tu nikmat akhirat. Sebab tu banyak kelebihan amalan soleh yang kita buat bila Nabi bandingkan dengan akhirat. Nabi kata ianya jauh lebih baik. Antaranya ialah tadi kita dah salat subuh, alhamdulillah. Kita disunatkan untuk melakukan solat sunat qabliyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada solat sunat rawatib yang paling Nabi jaga, yang Nabi yata'ahadu alaiha, melainkan sunnatul fajr, solat sunat fajar. Iaitu apa yang Nabi sebut rak'ata, matanya berbunyi rak'ata al-fajri, rak'ata, ta alif tak ada nun, ta alif, rak'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, merujuk kepada solat sunat qabliyah fajar, belum lagi solat fardu, itu dah masuk bahagian lain pahalanya. 2 rakaat untuk solat sunat fajar ataupun solat qabliyah ni lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Tu baru solat sunat qabliyah subuh. Tak masuk lagi amalan lain. Jadi hadis ini menunjukkan segala amalan soleh kita bila kita nak ukur dari segi skalanya dengan akhirat, la haula wala quwata illa billah. Tak boleh kita nak bayangkan macam mana bila Nabi kata sekadar 2 rakaat waktu fajar lebih baik daripada dunia. Dunia saja ni kalau kita kumpulkan nilainya tak tahu berapa bilion, berapa trilion. Bukan bilion, dah trilion. Hak kita ada dengan kita sikit baru. Kalau orang tu kaya lah, kaya. Mungkin dia ni ada harta yang sangat kaya, dia boleh beli. Satu negeri Kelantan ni dia boleh beli. Katanya. Contohnya, maksudnya keluasan tanah lah, kerajaan tak boleh beli. Bukan beli kuasa, maksudnya beli kawasan tanah yang seluas negeri Kelantan. Baru negeri Kelantan bukannya satu dunia. Tapi dengan 2 rakaat fajar ni tengok. Raka'ata al-fajri na'im. Nikmat ataupun ganjaran pahala untuk 2 rakaat sunat fajar. Sunnatul fajr. 2 rakaat ni bukan salat fardu. Fardu cerita lah, ni sunat qabliyah subuh. Khairum, lebih baik daripada dunia dan segala yang ada padanya, mana segala rezeki nikmat tu jauh lebih baik. Itu menunjukkan bahawasanya besarnya kelebihan 2 rakaat tadi. Kalau kita boleh lakukan maka itulah sesuatu yang lebih baik. Dan semalam pun kita dah sentuh tentang hadis, bila ada soalan yang tanya kita lepas solat subuh kita duduk dalam
tempat solat kita ataupun berzikir, kita baca wirid, doa, kita dalam majlis ilmu, kemudian naiknya matahari, kita solat 2 rakaat, kita akan dapat pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak pergi kepada ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala mahu uji kita dengannya. Maka dia beritahu sesiapa yang berpaling. Kita dah dekat 7.20 dan ni nampaknya tak sempat ayat yang kedua. Banyak cerita bab rezeki tadi. Sesiapa yang berpaling daripada mengingati Tuhannya kerana dia engkar, dia derhaka. Ini suatu ancaman yang berat. Berpaling. Sesiapa yang dia sengaja memilih untuk berpaling. Dia berpaling sebab dia memilih untuk berpaling. Sebab kalau orang tu memilih untuk ingat kepada Allah, untuk ikut perintah Allah, maka itu pilihan tu di tangan dia. Tetapi kalau dia memilih untuk berpaling, maka dia yang menanggung kerugian. Dan bila sebut berpaling ni, kita kena ingat bila orang tu berpaling daripada mengingati Allah, mengingati Tuhannya, Allah Ta'ala sediakan untuknya ada jin, koring. Ni koring hak jahat, bukan koring hak baik. Bagi sesiapa yang berpaling daripada mengingati Tuhannya baik. Kita lihat ayat dalam surah Az-Zukhruf. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Surah Az-Zukhruf, muka surat 492. Muka surat 492. Ayat 36. Wa man ya'shu, sesiapa yang tak mempedulikan, tak mengendahkan, ya'shu. Maksudnya yang yu'rid, ya'shu ni sama dengan ayat dalam surah Al-Jin tadi, wa man yu'rid an dzikri rabbih. Dalam surah Al-Jin, wa man yu'rid an dzikri rabbih. Bandingkan dengan ayat 36 surah Az-Zukhruf, wa man ya'shu an dzikrir rahman. Sesiapa yang tidak mengendahkan, berpalinglah, tak peduli kepada pengajaran Al-Quran. Dia tak cara. Orang ajak masuk majlis tadabbur Quran ke, pada duk main saja, itu dia buat tak peduli. Sama ada dia tak berminat nak mendalami ilmu Quran atau, tapi pentingnya sikap dia. Sikap tak mengendahkan pengajaran Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Tak fikir pun nak tahu apa dia isikan dengan Quran. Kalau baca pun, baca sekali-sekala, dengar orang baca, tapi tak tahu isinya. Jangan ada sifat ni. Sifat tidak mengendahkan. Berpaling, tidak peduli. Orang yang mengambil sikap buruk ni, nuqayyid lahu syaitanan. Baru masuk cerita jin. Kita banyak dah main cerita jin sampai ayat 16-18. Sesiapa yang berpaling daripada mengingati Allah, tidak mempedulikan pengajarannya, kami akan adakan baginya, sediakan baginya syaitan. Secara jelas disebut syaitan. Syaitan tu jin lah. Yang akan menjadi korin. Fahuwa lahu korin. Di akhir ayat 36 tu Allah Ta'ala sebut syaitan itu akan menjadi korin. Pendamping baginya. Teman yang tidak berenggang daripadanya. Duduk sekali dengan dia. Kita ni kalau nampaklah syaitan ni main dengan rupa huduh hari, kita pun tak sedap duduk. Sebab apa nampak buruk kemudian ni? Syaitan dia bukan dengan rupa yang baik, tapi dia menjadi korin. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripadanya. Dan khijah dia apa dia? Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya syaitan itu tetap menghalang mereka daripada jalan yang benar. Memang khijah dia dah. Khijah syaitan, dia nak suruh manusia ni sesat. Bila manusia nak ikut jalan kebenaran, tak sah lah. Bila orang kata banyak majlis ilmu yang kita boleh follow, ada satu tu yang Ustaz Badrul buat tu macam ada program, tak salah, tak ada bonus gapo aja, sama-sama dah. Ada saya pernah dengar bila kita buat sebelum ni kita buat di surah Aman, ada suara-suara sini kata buat gapo kan duduk dengar dengar sama dah, dia kata bahasa Kelantan kata sama dah. La haula wala quwata illa billah. Bagi para jemaah yang biasa dah banyak kali dah ikut program ni, adakah setiap hari saya ulang perkara yang sama? Setiap hari kita akan bertemu dengan yang baru. Sebab dulu ayat lain, kita bincang surah Nuh cerita lain, dakwah Nabi Nuh. Sekarang ni kita masuk surah Al-Jin. Sebelum surah Al-Haqqah cerita lain, hari kiamat. Tapi tiba-tiba ada orang dia berpaling, tak si dengar, tak peduli. Dia kata dengar awak gapo gak? Benda dengar sama dah. Hak cerita tular je dia kata, cerita yang sama.
kita kata ruginya orang yang sengaja menghalang diri dia daripada mendengar ilmu yang ada dalam Quran. Bukan orang lain halang dia, dia sendiri yang mengambil sikap untuk berpaling daripada. Jadi yang rugi dia sendirilah. Tapi sebenarnya mungkin dia tak perasan. Ada jin, ada syaitan yang telah la yasuddunahum, berdasarkan ayat ni lah. Ayat 37 ni Allah Ta'ala beritahu. Syaitan itu menghalang mereka daripada jalan kebenaran. Dan orang yang berbuat begitu, wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka mereka mendapat petunjuk. Tapi sebenarnya mereka jauh daripada petunjuk. Kerana mereka sudah ya'shu an zikrir rahman. Baik, kita sambung untuk ayat berikutnya. Tak apalah, kita berhenti dulu. Kita nak, sebab ada timbul soalan baru ni sehari dua dalam grup WhatsApp tentang masjid jin. Masjid jin saya pun dah jawab dengan ringkas. Kalau cari dalam mana-mana pencarian, tulis masjid jin di Mekah. Ada satu masjid dekat dengan Masjidil Haram, tak jauh daripada Bukit Marwah. Kalau Bukit Safa ni dia tempat kita mula-mula sa'i. Marwah ni sebenarnya dia ada satu masjid dinamakan Masjid Al-Jin. Ada bergambar pun ada situ. Ada cerita dia lah. Ada cerita bila ada jemaah tanya kenapa timbul nama Masjid Jin, adakah di situ tempat jin beribadat. Banyaklah gambar, itu gambar dia yang ada sekarang ni. Saya pun tak pasti dah sebab kita pun kali terakhir pergi 2017 hari tu pun tak pergi lagi. Tapi masa saya belajar dulu lain. Tempat ni dia dulu ada dekat Bukit Marwah tu, dia ada satu hotel Zaini Arif dulu. Tapi tak ada dah lah ni. Hotel tu dah dirobohkan. Masjid Jin yang terletak di kota Mekah. Dia tepat dengan, dia panggil kawasan Ma'la. Dia di tepi Al-Hujun, sebelah kiri jalan menuju ke perkuburan Al-Ma'la. Ma'la ni kalau jalan-jalan lagi, sesiapa yang rasa jenis suka derak, suka jalan banyak, dia Ma'la ni dia tak jauh dengan Hayul Jumaizah. Saya cerita semalam dalam grup kita ada ramai kawan-kawan yang belajar di Ummul Qura di Mekah. Dia rumah pelajar-pelajar Malaysia yang disewa. Ini yang asrama di kampus tu lain. Dekat dengan Hayul Jumaizah, tak jauh daripada Ma'la. Ni kalau kita nak pergi ke situ daripada Masjidil Haram, memang kita akan lalu melalui Masjid Jin. Baik, masjid ni ada cerita dia. Dia ambil daripada peristiwa di mana di kalangan jin pernah mereka bertemu dengan Nabi SAW, lalu mereka berbai'ah untuk masuk Islam. Hadis ini ada ceritanya disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis tu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga At-Tirmizi. Apa cerita ringkasnya? Ceritanya begini, sebab saya nak tambah untuk soalan itu. Sekumpulan jin datang berbai'ah dengan Nabi, bertemu di situ. Nabi SAW solat Isyak. Setelah selesai solat, dia pun keluar dari masjid. Kata Abdullah bin Mas'ud, baginda memegang tanganku dan kami berjalan keluar sehingga tiba di kawasan tanah rata di Mekah. Lalu Nabi pun minta aku duduk dan dia melukis garisan di sekeliling sambil berpesan. Nabi buat satu garisan keliling. Ada tak dalam ni? Kemudian jin tu berdialog. Kalau dalam artikel ni, dia ada kaitan dengan ayat tadi, ayat surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian Nabi pesan, Nabi kata, mu jangan keluar daripada garisan ni, duduk situ. Duduk situ. Kamu jangan keluar daripada garisan ini. Jika keluar, kecelakaan akan menimpa kamu. Kemudian Nabi pun pergi sehingga kami tidak lagi melihatnya. Sedang aku duduk begitu, aku dapat melihat beberapa orang yang kelihatan seperti orang berkulit hitam, berkulit gelap. Mereka terus datang ke garisan itu tapi tidak dapat melintasinya. Rupa-rupanya orang yang dilihat oleh Abdul Mas'ud itu bukan orang, sebenarnya jin. Jin yang mari dengan rupa yang hitam. Tapi dah Nabi pagar dah tadi. Nabi dah buat garisan tadi. Saya pun tak tahulah, mungkin atas hadis inilah ada setengah orang tu buat amalan yang panggil pagar rumah.
Bukan pagar dengan tembok dengan tu dak. Pagar ni maknanya baca ayat-ayat tertentu supaya tak dimasuki rumah tu oleh kejahatan makhluk, khususnya makhluk halus. Tak tahulah. Sebab yang kita tahu, wallahu alam lah, ada tak sahabat yang melakukannya. Dan Nabi buat ni pun bukan sesuatu yang lazim. Hak ni sebab dia berada tepat tu je. Tepat yang dikatakan masjid, jin tu pernah datang. Pada akhir malamnya Nabi pun datang kembali dan mendapati Abdullah bin Mas'ud masih duduk dalam lingkungan tadi. Dia tak gimana duduk situ seperti terkurung. Lalu bila Nabi sampai situ, dia pun masuk dalam garisan itu. Garisan yang dibuat bulatan itu. Dan sebab letih, kata Abdul Mas'ud, Nabi pun letakkan kepalanya di atas pahaku dan tertidur. Sebab terlalu letih dan sehingga terdengar bunyi nafasnya. Selain daripada mendengar bacaan Quran, mereka yang ini jin juga minta supaya diberikan bekalan makanan. Lalu Nabi berikan kepada mereka tulang. Dan Nabi pesan, tak boleh beristinja dengan menggunakan tulang. Ni kalau orang duduk daripada pasir lah. Kalau kita ni ada air dah cukup ni, tak ada masalah lah. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Satu lagi persoalan yang pernah timbul sebelum ni tentang game bomo dengan bomo siam. Ni di antara soalan yang pernah timbul. Cerita masjid jin nanti boleh cari sendiri dalam dalam Wikipedia. Ada cukup banyak. Sekarang ni ensiklopedia dah dalam bentuk digital. Kita boleh cari dalam internet, type je dan kita boleh dapatkan info di situ. Baik, satu lagi tentang kalau orang tu terkena sihir, mainan jin, lepas tu dia pergi cari bomoh siam. Contohlah tempat kita di Kelantan ni sebab dekat dengan Thailand, nak hilangkan sihir, guna sihir yang lain. Dalam bahasa Arab dia panggil an-nushrah. Apa itu an-nushrah? Nushrah ni adalah cara untuk hilangkan sihir dengan sihir. Nak hilangkan as-sihru anil mashur. Ma hiya an-nushrah, type itu ya, an-nushrah, ma hiya an-nushrah. An-nushrah ni merujuk kepada satu kaedah rawatan jampi bagi sesiapa yang menyangka ianya telah disentuh dengan gangguan jin. Yu'aliju bihi man kana yadhunnu anna bihi massam minal jin. Dia rasa dia telah disentuh oleh jin. Sebab tu kita kena beringat. Sebab kita pun tak tahu sama ada kita sakit tu akibat jin ataupun penyakit biasa. Tapi jangan kita mudah membuat spekulasi. Sakit sikit, kadang-kadang kita pergi jumpa tu kau ni kena ada gangguan makhluk halus ni mudah. Dia pun tak caralah, tak apalah genguk, bom macam kapung. Bila penyakit tu dah berat, bila pergi hospital tahulah penyakit sebenar. Doktor bila buat contohnya lah scan ke apa, CCTV ke, baru tahu ni penyakit sebenar. Sebab kita tak boleh nak membuat andaian, tak boleh nak buat assumption, andaian. Ni jin kali ke, makhluk halus juga lah. An-nushrah ni nau'un minar ruqyah allati yu'aliju biha man kana yadhunnu bihi, ada mas tu ni sentuhan daripada jin. Lalu dia cuba hillus sihr al-masr, untuk melepaskan sihir daripada orang yang telah dikenakan sihir tadi. Kalau dia ada dua cara, sama ada ilaj, dia merawat orang yang kena sihir dengan sihir yang seumpamanya, seperti tadi. Orang ni terkena sihir, dia cari bomoh siam, buat sihir juga. Itu muharram, ini diharamkan, tak boleh. Sebab dia termasuk min amalis syaitan. Termasuk amalan perbuatan syaitan. Bagi orang tak faham, dia kata, Ustaz, apa salahnya? Kita dah, anak saya, ada adik-beradik saya kena sihir, kita ikhtiar je. Kita carilah siapa-siapa bomoh siam ke, tak kira lah. Pentingnya kita ikhtiar. Maka kita mengatakan ikhtiar tu salah. Cara ikhtiar tu salah. Kita disuruh berikhtiar, tapi pastikan caranya betul. Nak hilangkan sihir, jumpa dengan bomoh yang pandai buat sihir, tak boleh. Itu dipanggil nushrah dalam bahasa Arabnya. Ada hadisnya disebut daripada Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW pernah su'ila anin nushrah. Nabi pernah ditanya tentang su'ila. Kata Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW su'ila anin nushrah. Nabi pernah ditanya tentang amalan nushrah. Nushrah merujuk kepada
tadilah hilangkan sihir dengan sihir, maka Nabi jawab hiya min amalis syaitan. Matan hadisnya berbunyi hiya min amalis syaitan, ianya termasuk amalan syaitan. Sebab itulah sebagaimana pernah kita jumpa riwayat sebelum ini, Abdullah bin Mas'ud yakrahu an-nushrah, menganggap nushrah sesuatu yang dibenci kerana ia termasuk amalan syaitan. Antara nushrah yang dibuatnya ialah termasuklah dalam bentuk cara nak hilangkan sihir. Dengan sihir juga, sihir lawan dengan sihir. Dia tulis dan dia gantung seperti tamaim, seperti tangkal ataupun wada'ah, azimat-azimat tertentu. Dia dalam bentuk tangkal. Boleh jadi dalam bentuk tangkal. Kalau di zaman jahiliah, dia ada kadang-kadang dia guna kalungan siput. Kalau kita pergi tepi patah, kan nampak siput-siput yang kecil tu. Bukan siput babi yang kita jumpa belakang rumah kita. Siput babi tu cerita lain. Siput-siput yang kecil tepi-tepi pantai tu dia kumpulkan. Dia kumpul, lepas tu dia buah dalam tali macam buat biji wasbah. Kumpul tu. Lepas tu benda tu dia baca mantra-mantra talasim, baca-baca mantra, lepas tu dia gantung mana-mana. Cuba tengok ni, kalau orang yang kita tengok dalam TV macam Red Indian di Amerika, dia percaya kepada ni gangguan makhluk halus. Dia ada jampi-jampi mantra yang syirik cara dia lah. Dia gantung tekok macam-macam. Kadang-kadang dia letak dia gambar-gambar bentuk tengkorak-tengkorak kecil. Sebab dia nak lawan syaitan ni, dia guna cara tu. Dalam Islam tak boleh. Sebab zaman jahiliah benda ni cukup popular. Sangat masyhur. Sebab tu kata Abdullah bin Mas'ud, ada riwayat menyebut dia tidak menyukai segala at-tamaim, iaitu tangkal-tangkal, sekalipun dalam tangkal itu dimasukkan catatan ayat Quran. Sekalipun digunakan ayat Quran. Sebab ditakuti ayat Quran itu disalahgunakan, dibawa ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Mungkin tulis kecil dalam kertas ayat kursi, tulis-tulis, gulung-gulung-gulung, lepak, ikat, buh dalam plastik, pergi laminate ke apa ke, berbuh tali, gantung, ditekuk, tekuk di leher anak kita, supaya anak kita tak kena gangguan syaitan. Maka perkara ini lebih kepada hukum makruh. Yang lebih baiknya dalam bentuk bacaan. Walaupun menggunakan ayat Quran, pendapat yang lebih rajih adalah tak digalakkan. Sebab dikhawatiri anak-anak kecil ni mungkin dia masuk bilik air, nanti kertas kecil hok ada ayat kursi itu terjatuh dalam lubang tandas sebagainya, maka kita dah tak menjaga kesucian ayat-ayat yang sepatutnya kita jaga kesucian dia tu. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau nak buat perkongsian tentang jin ni memang cukup banyak lah. Kita ambil salah satu uslub, kita banyak dah bincang cara-cara syaitan menyesatkan manusia. Tadi salah satunya hak kita bicara tadi, iaitu dengan cara berpaling daripada ajaran agama Allah. Syaitan cuba menghiaskan perkara yang batil. Batil ni perkara yang salah. Benda hak salah, hak buruk, hak itu supaya nampak molek, bagus. Perkara yang salah, yang batil dilihat ianya baik. Saya nak ringkaskan, antaranya disebut oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar ialah yang berlaku zaman sekarang. Dia petik daripada kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan oleh Imam Ibn Al-Qayyim. Kalau tuan-tuan rajin baca, carilah kitab ni. Rasa dah ada terjemahan. Teks asalnya berjudul Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Kitab ni membicarakan persoalan hati manusia ni terjejas akibat gangguan syaitan dan iblis. Judul kitab tu Ighatsatul Lahfan. Minta pertolongan oleh yang sangat memerlukan. Kita minta pertolongan dengan Allah supaya kita dijauhi daripada Ighatsatul Lahfan. Lahfan dengan ha, ya, bukan dengan ha, dengan ha. Al-Lahfan, fa alif nun. Antaranya yang disebut ialah Ibn Al-Qayyim menyebut dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan, ada di bawah tu. Dalam bentuk PDF dah ada kitab ni. Tapi tak tahulah, itu mungkin bahasa Arab. Dalam edisi bahasa Inggeris pun ada, English tu.
Irasatul Lufan min Masaidis Syaitan. Ini dia antara kitab yang baik. Dengan saya ada 2 jilid. Kitab ni 2 jilid. Jilid pertama, jilid kedua. Khusus tentang membicarakan tipu daya syaitan. Antara yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim dalam kitab ni, dia kata salah satu tipu daya syaitan mengilhamkan atau membisikkan kepada pengikutnya untuk tukar nama benda-benda yang haram dengan istilah-istilah yang memikat hati. Ni jahat sungguh. Memang syaitan ni jahat. Benda tu benda salah tapi tukar nama. Tukar nama. Contohnya khamar, arak itu tukar sebagai ummul afrah, ibu bagi segala kesenangan. Maksud ibu ni maknanya dengan minum arak dah jadi relax. Sekarang ni mungkin menagih dadah sebagainya. Kemudian riba disebut sebagai faedah bank. Faedah benda yang memberi manfaat. Dia kata salah satu muslihat syaitan sama sekarang ni adalah adanya ar-ruqas, tarian-tarian, al-ghina, nyanyian, at-tamsil, lakonan, drama, buat sina'atut tamasil, buat patung-patung. Semua itu dihalalkan atas nama fannan katanya. Fannan maknanya seni. Atas nama seni dan budaya, bebas nak berjoget, nak menari, mokyong, maiteri, wayang, apa dia. Itu budaya daripada Siam. Kalau orang Kelantan ni dia sahur dengan budaya dululah. Sekarang ni rasa payah jumpa dah kalau jenis wayang kulit. Wayang kulit pun ada unsur-unsur Hindu kan. Unsur-unsur watak-watak seperti Ramayana, apa dia, Wak Dogop. Saya pun tak ingat dah nama-nama watak dah, apa wayang kulit tu. Tapi sebenarnya ada unsur-unsur Hindu, unsur-unsur mistik. Tapi benda tu nak dikekalkan atas nama seni dan warisan. Kata Ibn Al-Qayyim, inilah kerja syaitan. Setuju tak setuju, jangan marah pada saya. Itu bukan kata saya, kata Ibn Al-Qayyim. Atas nama seni, fannun, seni, maka mereka cuba teruskan apa yang disukai oleh syaitan. Kita ambil satu saja, banyak lagi kita nak kongsi tentang macam mana syaitan memperdaya manusia. Ayat tadi pun tak sempat untuk kita habiskan, kita bawa baca 2 ayat, insya-Allah kita sambung lain kali lah. Wallahu alam, kita buka untuk persoalan. Kita dah 7:40 nanti. Ya, silakan kalau ada soalan. Tak ada soalan hari ni. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam cikgu. Okey ni Ustaz tak? Apa ni hak kenal dengan Qori ni tak? Qori ni ada kalangan jin, ada kalangan malaikat Ustaz tak? Ya. Qori ni ada kalangan jin dan ada kalangan malaikat tak? Ya, betul. Ini contohnya gini Ustaz, bila situasi satu musibah berlaku lah, contoh kemalangan ke. Jadi kita dengar orang lain mati berlaku, tiba-tiba ada seorang bayi lah boleh hidup. Kita selamat. Kita selamat. Adakah kita kata ia ni adalah apa ni malaikat menyelamatkannya dengan izin Allah lah? Ya. Kita kata gitu Ustaz. Wallahu a'lam Ustaz. Sebenarnya kita nak jawab secara spesifik pun payah juga sebab kita pun tak nampak malaikat ni kita tak nampak. Tapi kita kata mungkinlah biasanya orang Melayu ni bercakap gitu. Bila berlaku kemalangan, ada seorang anak kecil selamat, ada kata Tuhan jaga dia, ada malaikat jaga dia. Ya mungkin. Kita kata mungkin sebab kita tak nampak. Tapi tak semestinya, ada juga kes-kes kemalangan, anak kecil pun meninggal, ada umur 2 tahun, setahun, kadang-kadang bayi yang umur 2-3 bulan kemalangan, ia meninggal juga. Takkan kita nak kata apa malaikat tak jaga dia tak bersalah, dia kecil lagi, dia tak ada dosa. Itu kita tak tahu. Sebab ini dah masuk kepada persoalan alam gaib. Tapi ala kulli hal, mungkinlah kita bersangka baik, kita kata Allah Ta'ala belum tentukan ajal bagi dia. Belum sampai ajal untuk si bayi tadi. Kalau nak kata malaikat jaga dia, mungkin juga. Sebab setiap orang di antara kita ni bukan bayi saja. Semua orang sebenarnya. Ada malaikat yang jaga kita. Kita rujuk ayat ke-11 dalam surah Ar-Ra'du. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat yang mengawasinya, bukan bayi saja, bagi semua manusia. Ada malaikat yang menjaganya di depannya, belakangnya. Ayat yang ke-11 muka surat 250 ya.
lahu mu'aqibatun. Bagi setiap orang tu ada malaikat. Kalau nak kembalikan kepada soalan cikgu tadi, kita kata budak ni kemalangan tak mati sebab malaikat jaga dia. Kita kata habis tu orang dewasa yang meninggal dalam kereta tu malaikat tak jaga dia. Kita tanya. Malaikat jaga semua tu. Bagi setiap orang Allah Ta'ala beritahu, setiap manusia ada malaikat yang menjaganya silih ganti. Min baini yadayhi wa min khalfihi, depannya belakangnya. Yang mengawasinya itu tak termasuk rakib atik sebelah kanan kiri. Menjaganya dari sesuatu bahaya. Yahfazunahu min amrillah. Semua itu dengan perintah Allah. Jadi bila berlaku kemalangan, gang mati. Kita kata kenapa pula malaikat tak jaga orang ni? Itu lain cerita lah. Itu dah tu kita kata itu takdir Allah. Ini secara umumnya Allah Ta'ala dah tugaskan untuk ada malaikat yang menjaga kita. Tetapi apabila ketentuan Allah pada hukum qada dan qadarnya mendahului kehendak kita, maka berlaku jugalah. Soal malaikat jaga memang dia jaga. Tapi bila dah ditakdirkan mati, matilah. Tak kira lah sama ada anak kecil ke ataupun orang yang sudah dewasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ni nak tanya apa dah? Ya, silakan. Dalam kehidupan masyarakat jin lah Ustaz. Dia serupa dengan kita ni, dia ada pejabat, dia ada mahkamah. Serupa kita semua ni Ustaz. Hari-hari dia. Tadbir dia. Ya. Mahkamah dia tak. Macam mana lah. Hari-hari lah kita. Cara kehidupan dia. Serupa kita. Itu secara terperincinya saya pun tak tahu juga tu. Cuma yang kita tahu secara umum lah. Yang kita tahu secara umum, jin pun macam kita juga. Dia ada makan minum. Jadi bila ada makan minum, dia pun ada perniagaan juga. Dia ada pasar juga. Sebab dia ada urusan makan minum juga. Tapi tak tahulah secara spesifik. Tapi itulah. Tak pastilah ada pasar tu. Tapi dia makan minum jugalah. Sebab Nabi beritahu makanan jin adalah tulang. Dan tulang tu dia ambil daripada manusia. Tapi adakah jin berhajat kepada buat bangunan? Saya tak jumpa dalil. Sebab kita dah bicara sebelum ni banyak hadis-hadis. Yang jin ni kalau jenis hak yuqimu, yang menetap setempat, dia menumpang. Adakah jin ni buat rumah dia sendiri? Macam soalan cikgu tadi. Jin ni ada bangunan dia sendiri, ada pejabat dia sendiri. Ada kerajaan, ada pemerintahan. Berdasarkan hadis yang pernah kita baca sebelum ni, jin membina mahligai dia, singgah sana dia, pusat pemerintahan di tengah laut. Dan dia menugaskan kepada syaitan-syaitan untuk mengganggu, mengacau manusia di daratan. Dia duduk di laut. Adakah bermakna di sana dia ada bangunan tinggi? Itu kita tak tahu. Singgah sana dia tu besar sama mana pun kita tak tahu saiznya. Tapi cuma yang kita tahu kalau bina bangunan hak jin di zaman Nabi Sulaiman yang disebut dalam surah Sabat tu, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib. Jin-jin bekerja untuk Nabi Sulaiman. Kerana Nabi Sulaiman perintahkan mereka tu buat maharib, bangunan-bangunan yang tinggi. Bangunan tu bukan untuk jin. Bangunan tu untuk kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi macam mana kehidupan kita secara lebih, kehidupan mereka secara lebih jelas adakah macam kita? Wallahu alam, saya tak boleh nak jawab sebab banyak kita tak jumpa dengan nasnya. Cuma kita nampak dia hidup, dia banyak nupai tempat kita. Rumah kosong, tempat-tempat sunyi dalam hutan, ataupun yang kita dah bincang sebelum ni, kalau ada ular masuk ke rumah, mungkin itu adalah jin yang menumpang. Wallah. Sebab gini Ustaz, sebab gini. Lama dah saya dengar Ustaz ngajarnya gini. Oleh kerana ular ni mungkin jin, jadi masuk dalam rumah orang tu pun bunuhlah ular. Jadi nak jadikan cerita, jin ambil dia. Pergi toilet dia. Lepas tu masuk mahkamah jin dia royak dah. Ya kita dengar saja kan dia. Dia masuk mahkamah. Jadi mahkamah putuskan, mahkamah jin lah. Putuskan manusia tak salah sebab dalam undang-undang manusia boleh bunuh lah. Jadi nak tanya, waktu saya tanya tu ada mahkamah juga kok. Gitu. Oh gitu deh. Saya pun tak. Ya, saya pun tak pernah dengar cerita tu. Kenapa lah.
Ya, Terima kasih, tapi Ustaz. cerita tu memang boleh masuk dalam misteri Nusantara. Okey. Terima kasih, Ustaz. Sebab kalau ikut kaedah Islam betul lah, kalau ular termasuk rumah tak boleh pukul. Kita pernah belajar dah. Nabi bagi peluang untuk dia berada 3 hari supaya dia keluar paling lama. Kalau kita kata takut ular tu adalah jin, memang jin pun. Memang jin. Sebab Nabi dah sebut dalam hadis, al-hayatu maskhul jinni. Ular ni adalah jelmaan jin. Jadi mana-mana ular kita jumpa memang jin dah. Cuma dia mari dengan rupa ular, tapi sebenarnya dia adalah jin. Cuma kita tak pasti sama ada dia jin Islam, jin kafir tu je. Sebab tu kalau dia masuk dalam rumah, kita tak boleh terus pukul dia. Kita suruh dia keluar. Kalau betul dia nak mengganggu kita, barulah kita boleh bunuh dia. Wallahualam. Pelik juga cerita tu ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Puan Salbia. Ya Puan. Silakan. Okay. Just nak ceritalah pengalaman ni berkenaan dengan kaitan dengan jin ni lah. Satu kisah tentang itulah, kita tengok ada CCTV yang diambil dekat sekolah saya. Ada kelibat tu lah. Macam jin satu yang perempuan, satu lagi macam yang kecil lagi macam anak dia, ulang alik lah dia jalan-jalan tu Ustaz. Macam rupa manusia. Macam rupa manusia, dia tak nampak rupa dari belakang kan, daripada CCTV tu. Ulang alik jalan ke sana, kemudian pergi lagi sebelah ni. Macam tu lah kerja je. Bila ditanya dengan Ustaz yang pandai bab ilmu ni kan, dia kata memang itu je lah kerja mereka. Macam tu. Di mana sekolah Puan Salbiah ni di mana? Di Kuching lah, di Kuching. Oh, di Kuching, Kuching Sarawak. Kemudian pengalaman saya lah Ustaz, di surau sekolah kan. Saya masa tu memang itulah kata orang, apabila masuk satu-satu tempat, bilik, saya masa tu masuk bilik, store dalam keadaan tergesa-gesa. Saya rasa saya lupa bagi salam, saya lupa baca bismillah. Jadi masa saya tergesa-gesa tu, saya terpijak seekor semut hitam. Kemudian lepas daripada semut hitam ni kan bisa sikit kalau kita pijak dia kan, digigit kita kan. Biasa dia gigit di kawasan kaki je, kita rasa bisa kan. Lepas tu saya rasa benda sakit bisa saya tu sampai ke tapak tangan. Saya tengok panas lah, saya rasa panas dekat tapak tangan. Saya tengok tapak tangan saya. Kemudian lepas tu, lepas daripada tapak tangan dia naik dekat leher saya. Saya rasa panas. Kemudian panas tu macam kita sampai merah muka saya tu. Macam tu keadaannya. Kemudian apabila dah sampai tu, saya masuk bilik tu lagi. Kemudian saya nak rasa panas kan, saya nak buka lah tudung saya tu. Lepas tu saya masukkan balik tudung, saya sebelum tu saya minum air, saya baca Al-Fatihah dalam air mineral saya tu, saya minum 1 botol tu, kemudian saya keluar lagi daripada bilik tu. Kemudian saya rasa letih Ustaz, saya rasa macam nak tidur. Benda tu mungkin dia rasa macam nak lemahkan kita, kata Ustaz, dia nak sampai ke akal kita kan, otak kita kan. Dia nak cuba nak lemahkan kita kan. Tapi saya kuatkan saya, jangan saya letih, jangan saya lemah. Lepas saya minum air tu tadi Ustaz, saya muntah sedikit. Mungkin keluar kot. Benda tu saya rasa macam tu lah. Mungkin dia keluar daripada ayat air yang saya minum tu, ayat Al-Fatihah tu lah. Lepas daripada tu, lepas kejadian tu badan saya memang lemah lah. Tapi saya tak pengsan, saya masih sedar. Kejadian sampai petang saya tengok seluruh badan saya merah-merah macam orang kampung kata kena kencing Pontianak tu kan. Macam tu lah. Kan? Macam tu. Itu sajalah pengalaman saya apabila saya tanya dengan ustaz sekolah saya tu. Dia kata saya terpijak dia tu, dia tengah tidur jenis Islam. Gitulah. Sebab kita tak masuk dalam bagi salam jadi dia pun macam tak sedar macam tu lah. Mengamuk lagi macam tu lah menurut kata ustaz tu lah. Wallahualam. Itu sajalah. Terima kasih kepada Puan Salbiah. Perkongsian tu menarik sekali ya. Tapi berdasarkan cerita saya fahamlah. Jadi semut yang kita yang Puan Salbiah terpijak tu mungkin itu adalah jin. Dalam saya ambil sikitlah untuk respon bagi cerita tadi.
Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitab dia Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan dalam tajuk Kaifa yadkhulul jinni fi badanil insani. Bagaimana jin boleh masuk dalam badan manusia. Jin dalam bentuk rihun, angin, ataupun dalam bentuk yang sangat halus. Halus. Jadi dia boleh masuk dalam badan manusia min ayyi makanin fi jismil insan. Daripada mana-mana tempat tubuh manusia. Macam dalam cerita Puan Salbiah tadi, dia masuk melalui kaki. Melalui kaki kemudian naik pada bahagian atas, lutut, pinggang. Terasa panas. Panas dia tu. Kemudian naik pada leher. Mana dia punya sasaran dia? Kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, "Indama yadkhulul jinni fi badanil insani." Ketika mana jin masuk dalam badan manusia, yatawajjahu mubasharatan ilal mukh, dia akan terus menuju ke bahagian otak. Daripada kaki tadi dia naik ke atas sampai ke tengkuk kita. Dia nak tuju pada otak dia. Wa an tariqil mukh yastati an yu'athir ala ayyi 'udwin min a'dhal insan. Bila dia sampai ke otak kita, dia boleh memberi pengaruh kesan kepada mana-mana anggota pada badan kita. Mungkin kita jadi lumpuh ke apa sebagainya, itu di antara kekacauan yang ditimbulkan oleh jin. Sangat menarik perkongsian tadi. Saya pun pernah lihat dalam YouTube ada rakaman sebuah masjid di Melaka. Waktu malam tak silap pukul 2, pukul 3 pagi. Tiba-tiba ada penghadang antara tempat solat lelaki dengan perempuan tu, dia ada kayu penghadang tu. Kayu tu bergerak macam ditolak oleh seseorang. Kita kata ini kerja jin ni. Kerja jin. Jadi cuma kita tak perlu takut lah. Asalkan dia tidak mengganggu kita dan dia tidak menampakkan rupa dia. Dia hidup alam dia. Kita hidup alam kita. Yang pentingnya kita terus membaca doa-doa zikir-zikir seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan seumpamanya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu, masa kita pun dah lewat, dah 7.53 dah. Terima kasih kepada semua. Kita sambung lagi insya-Allah untuk ayat yang berikutnya. Dan dalam kesempatan yang ada, insya-Allah kita kongsi lagi beberapa kaedah-kaedah untuk merawat apabila terkena gangguan jin ataupun sihir. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.